Okey, saya sekarang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan uh, yang biasa, nama dia yang biasa. Waalaikumsalam yang biasa. Malaysia Madani, salam perpaduan, salam demo satu kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di room ini. Terima kasih banyak yang share, yang tolong share, tap screen tu. Saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada anda. Saya sekarang ni berada di Kemamang Darul Imam. Kemamang Darul Imam. Siapa ni? Saya tak macam Cik Lin. Apa perkembangan PRK Kemamang? Berjalan dengan baik, cuaca baik, kempen berjalan dengan baik. Walaupun cabaran dia besar di Kemaman, sebab kita dalam misi untuk mengambil alih kerusi Kemaman itu, ya. Tetapi kempen jentera-jentera saya tengok berjalan dengan rancak. Calon juga nampaknya semakin giat berkempen dari rumah ke rumah, pasar-pasar malam. Saya pun berbalik tadi ni, ya. Saya orang PH, tapi saya rasa PH tak boleh menang kat sana, ya. Dia kalah menang ni sebenarnya dalam pilihan raya tidak ada boleh kita tentukan lebih awal, walaupun kawasan kita kuat, ya. Sebab dalam politik sekarang ni kita tak macam dulu kita boleh jangka kemenangan tu lebih awal. Sekarang ni politik, keadaan politik dia berubah. Tidak ada parti yang boleh mendabik dada mengatakan mereka boleh menang, mereka boleh memerintah negeri, mereka boleh mentah pusat. Dah tak macam dulu lagi politik sekarang, ya. Mungkin kerana atas orang semakin matang, ditambah pula dengan kita ada pengundi-pengundi muda yang baru kita nak asuh mereka berpolitik untuk memahami politik. Jadi tentunya ada cabaran-cabaran, ya. Tak boleh kita confident, ya. Kerana yang penting usaha itu dilakukan. Jadi saya ucap tahniah jugalah kepada calon Barisan Nasional, ya. Walaupun dia tahu majoriti sebelum ini 20,000 lebih, ya, BN menang di Parlimen Kemaman, ya, sebelum dibatalkan oleh kerana rasuah, ya. 20,000 lebih mereka peroleh majoriti, tetapi bekas Jeneral ATM kita Datuk Haji Raja Muhammad Effendi, betul kan, memberanikan diri untuk mempertaruhkan dirinya sebagai calon mewakili Barisan Nasional dan juga mewakili kerajaan perpaduan. Tak semua orang berani jadi calon, ya, apabila melihat majoriti yang besar macam itu, ya. Tapi kita ucap tahniah lah, di atas keberanian beliau untuk menawarkan dirinya sebagai calon. Dan saya yakin kalau Barisan Nasional tidak meletakkan calon pun, Pakatan Harapan, ya, akan meletakkan juga calon. Kerana kita dalam Pakatan Harapan ni daripada dulu lagi, prinsip kita lawan tetap lawan, ya. Lawan sampai menang. Ini prinsip kita. Kita tidak baca bacaan politik itu tempat itu kuat sangat, ya, tak mungkin kita boleh menang dan kita tidak letakkan calon. Tak ada. Kita akan lawan, ya. Macam Kelantan. Orang kata Kelantan ni dah 33 tahun. Memang susah nak nampak Kelantan ni, tak payah letak calon pun tak apa. Buang duit aja di Kelantan, kan. Tetapi kita berusaha, bekerja keras, berkempen, ya. Kita masuk juga gelanggang dan alhamdulillah pada PRN yang lalu kita dapat 2 kerusi, ya, di Kelantan. Okey lah tu. Kalau kita awal-awal lagi kita putus asa, memang kita tak dapat lah 2 kerusi tu. Dah pastilah 2 kerusi tu dapat kat PAS, ya, ataupun PN. Tetapi oleh kerana sikap kita bertarung, masuk dulu dalam gelanggang, ya, kalah menang biar ditentukan dalam gelanggang. Yang penting kita usahakan. Ini yang kita amalkan berpuluh tahun dulu, ya, daripada Barisan Alternatif, kemudian Pakatan Rakyat, ya, kemudiannya Pakatan Harapan. Itulah yang kita amalkan, ya. Kalau kita orang yang lemah, kita punya mental cepat lemah semangat, tak mungkin Pakatan Harapan, ya, menjadi pilihan pada PRU yang ke-15 yang lalu. Tak mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri hari ini. Kalau kita pandang pada bacaan politik yang kita rasakan, mana mungkin dulu kita boleh kalahkan Barisan Nasional, ya, sebuah parti yang hebat. Semenjak merdeka mereka tidak pernah kalah, ya, semenjak mereka tidak pernah kalah. Barisan Nasional ni bermula daripada perikatan, dulu dipanggil bukan perikatan, dipanggil apa tu sebelum Barisan Nasional,
Parti siapa yang ingat lagi? Seluruh Nasional, Parti Perikatan kan? Perikatan Nasional ke? Bukan Perikatan Nasional. Dulu kan zaman kapal layar, logo kapal layar tu. Sebelum gambar Daching tu ada logo kapal layar. Saya sempatlah tengok logo kapal layar tu, tapi waktu tu saya kecil lagi. Saya sekolah rendah lagi. Saya sekolah rendah, saya masih ingat lagi arwah ayah saya berkempen, dia letak kat motor dia tu bendera kapal layar. Saya masih ingat lagi kapal layar tu. Lepas tu barulah logo Daching. Itu dulu. Dulu dipanggil Parti Perikatan. Betul ke kata kawan kita ni? Perikatan ke? Parti Perikatan lah saya rasa dulu. Sekarang ni jadi Perikatan Nasional lah. Yang lebay dengan bersatu ni. Di zaman itu, lepas itu jadi Barisan Nasional, memang orang kata memang tak boleh lawan parti ini. Barisan Nasional dengan kekuatan dia, gabungan parti politik dia, berbelas-belas parti politik termasuk Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung pun ada parti yang besar. UMNO, MCA, MIC, Gerakan. Memang hebat mereka. Selepas tahun 1998-1999, kebangkitan rakyat dalam era reformasi, kemudian tertubuhnya Barisan Alternatif. Waktu itu kita dah ditanamkan dengan semangat lawan tak lawan ini, yang dibawa, dicetuskan oleh tokoh reformasi negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di situ kita diajar bahawa kita jangan menyerah kalah. Sebab itu dalam ceramahnya, jeritan reformasi, jeritan lawan dan tak lawan itu dikumandangkan supaya masuk dalam sanubari kita bahawa kita tidak akan kenal erti kalah sebelum kita masuk bertanding. Sebelum kita masuk gelanggang, kita tak pernah kenal erti kekalahan. Dan kita menyerahkan ataupun kita meyakini bahawa ketentuan, kita yakin bahawa Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan atau kekalahan kepada kita. Sebab kita percaya bahawa kebenaran itu satu hari nanti akan dapat mengatasi kebatilan. Jadi ini kita yakin dan kita berjuang dengan semangat itu. Jadi kalau kemaman ini orang kata kubu PAS. Kubu PAS dah semua don dia sapu bersih di Kemaman, di Terengganu, termasuk di Kemaman. Dan mereka kata tak usah lawan lah. Sebelum penamaan calon dah ada cadangan daripada PN. Dia kata kerajaan perpaduan tidak payah bertanding lah, buang duit je, buang masa je nak buat PRK, mengaku kalah tak siap, dia kata. Tapi dia silap orang lah kan. Dia silap orang. Yang dia nak cakap ni adalah sebuah parti, terutamanya parti Pertahanan Harapan itu adalah parti yang tidak pernah kenal takut, dan kita tidak pernah gentar kerana puluhan tahun kita berdepan dengan parti yang besar, Barisan Nasional. Barisan Nasional ini parti yang besar, lebih besar daripada Perikatan Nasional sekarang. Gergasi yang maha hebat semenjak merdeka. Kita berani berdepan dengan mereka. Kalau setakat cicak mengkarung Perikatan Nasional ini yang hanya menjadi juara di negeri Pantai Timur, beberapa negeri Melayu saja, jadi tidak menjadi kesan, tidak menjadi kudis kepada kita untuk kita menentang mereka. Dan apatah lagi Kemaman ini, sejarah dia, sejarah politik kawasan Kemaman ini, dia pernah menjadi kubu terkuat Barisan Nasional. Barisan Nasional pernah menjadi ahli parlimen di Kemaman. Dan juga pernah menjadi kubu kepada keadilan. Keadilan juga pernah menang di kerusi Kemaman. Waktu itu yang saya ingat, Allah yarham, Haji Abdul Rahman tak salah saya, pernah menang di kerusi Kemaman. Masa tu Haji Abdul Rahman ni dia adalah pegawai khas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menang di kerusi Kemaman. Dan PAS juga pernah menang di kerusi Kemaman. Bermakna semua parti ada sejarahnya tersendiri di Kemaman ini. Cuma suasana, situasi yang mengubah keadaan. Jadi kita bertarung di Kemaman ini di atas pentas yang kita pernah sama-sama kuasai. Barisan Nasional pernah menang di Kemaman, Keadilan pernah menang di Kemaman, PAS juga pernah menang di Kemaman. Jadi tidak ada siapa boleh mendakwa inilah kubu terkuat mereka. Tidak ada siapa, saudara. Sama juga dulu Pematang Pauh. Pematang Pauh dia orang kata dulu,
UMNO sendiri mengakui pematang pauh ni tak payah lawan pun tak apa. Ini kubu Anwar Ibrahim. Kubu Anwar Ibrahim. Tidak ada orang boleh tembus pematang pauh. Waktu Anwar dalam UMNO, sentiasa menang, bertemu dengan PAS. Waktu itu Anwar bertanding di pematang pauh, lawan Mak Sabu dia pernah lawan, Mahfuz Omar dia pernah lawan. Masa itu Mak Sabu dalam PAS, Mahfuz dalam PAS, memang kalah teruk lah. Waktu itu PAS menentang Anwar Ibrahim di pematang pauh. Kemudian Anwar dipecat daripada UMNO. Kemudian Anwar bertanding, Kak Wan juga bertanding, Nur Izzah pernah bertanding di pematang pauh, dan mereka menang. Kesemua anak beranak ni menang di pematang pauh. Orang kata ini kubu hebat. Tetapi seperti mana yang saya sebut, politik dah berubah, saudara. Akhirnya pematang pauh dapat kepada PN, dapat kepada Fawaz, Ustaz Fawaz. Kan? Isunya bukannya sama ada dia berjaya sebagai ahli parlimen sekarang ataupun tidak. Isunya saya nak sebut bahawa tidak ada sesiapa pun sekarang ini, dalam keadaan politik sekarang ini, boleh mendabik dada inilah kawasan mereka yang hebat. Pematang pauh yang sekian lama dikuasai oleh Anwar Ibrahim, Kak Wan, Nur Izzah, itu pun dah jatuh. Apatah lagi Kemaman. Kemaman ni bukannya puluhan tahun mereka pegang pun, bertukar-tukar, bersilih ganti. Jadi tidak mustahil. Sebab itu kita masuk bertarung di Kemaman ini. Buat kerja, dekati rakyat, bagi tahu rakyat mengapa kita perlu angkat calon Barisan Nasional di Kemaman. Cuma kali ini di Kemaman bukannya orang politik, bukannya orang ada nama dalam politik. Kalau dulu Kemaman kita pernah menampilkan Sabri Cik, adalah orang politik yang orang UMNO kenal dia, tokoh-tokoh. Pernah Ismail Mak Said pernah juga di situ, di Kemaman. Dan dalam PKR pun pegawai khas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Haji Abdul Rahman, Allahyarham Haji Abdul Rahman, pernah menang di Kemaman. Itu juga nama dalam politik, orang yang dikenali. Tapi kali ini yang bertanding di Kemaman mewakili Barisan Nasional bukan orang politik yang dikenali. Di kalangan tentera dan bekas tentera juga yang mengenali beliau, sebab beliau adalah bekas Panglima Angkatan Tentera. Sebelum saya bersara dulu pun, saya tak sempat dengan dia jadi Panglima. Bila saya dah bersara, barulah dia jadi Panglima. Jadi saya tak sempat sewaktu dia jadi Panglima Angkatan Tentera. Tetapi saya sempat apabila dia berada di dalam kepimpinan Angkatan Tentera itu sendiri. Waktu itu dah jeneral lah, tapi bukanlah Panglima tentara, bukanlah Panglima yang tinggi-tinggi. Saya tak pasti waktu itu pangkat apa. Tapi saya sempat dan saya kenali dia sebagai pegawai tentera. Sebelum beliau dinaikkan pangkat menjadi jeneral, saya kenali dia, perwatakan dia. Dan di kalangan kami anggota tentera tidak banyak memperkatakan perkara-perkara kontroversi terhadap Raja Mat Effendi ni. Sebab dalam tentera ni dia ada juga kadang-kadang pegawai-pegawai yang warga tentera tidak suka. Mungkin kerana terlalu garang, ataupun sombong, ataupun ego, ataupun suka mengenai orang bawahan, suka menindas anggota-anggota tentera di bawahan. Kadang-kadang anggota tentera berasa benci, tapi tak cakap depan lah. Sebab tentera ni kalau cakap depan mana berani kan. Di kalangan kita duk kutuk lah, ini pegawai ni tak boleh guna langsung, sombong, suka memerintah orang sesuka hati, suka mengambil tindakan tertib sesuka hati. Jadi di kalangan tentera berbicara tentang itu. Tapi saya tak pernah dengar orang berbicara perkara-perkara negatif terhadap calon ini sewaktu dia menjadi pegawai tentera. Bermakna dia bukan seorang pegawai tentera yang ada rekod, ataupun ada perkara-perkara yang tak baik yang pernah diperkatakan oleh warga tentera itu sendiri. Bermakna dia seorang pegawai tentera yang melaksanakan tugasnya dengan baik, yang suka bertoleransi dengan anggota-anggota bawahan dia, yang bertolak ansur dan tidak suka menzalimi anggota-anggota bawahan dia, walaupun sehingga dia naik pangkat sebagai pegawai yang tertinggi di dalam ATM. Ini saya boleh sahkan. Saudara sendiri boleh dengar sama ada di media sosial ke, di Facebook ke, ataupun saudara sembang-sembang bersama dengan anggota tentera ataupun veteran-veteran tentera yang sempat bersama dengan dia. Saudara boleh tanya sendiri, apakah Raja Effendi ini seorang pegawai tentera yang ada kontroversi,
Yang anggota tentera sini tidak suka, tidak terima dia, kepimpinan dia. Saya rasa tak dengar. Ya. Tapi katanya walaon, walaon ni saudara, ya, dia tak kenal pula J. Pendi tu. Dia kata J. Pendi tu tak betul lah. Jangan tanya walaon. Walaon ni kalau letak malaikat pun sebagai calon, malaikat tu pun dia kutuk. Ni style walaon ni kan. Tak bersama dengan dia, letaklah siapa pun. Ya? Letaklah ustaz ke, tu imam ke, kalau bukan bersama kami, kami akan tolak. Jangan tanya walaon. Tanya orang-orang yang atas pagar, orang yang tidak aktif dalam politik, dia bekas tentera, dia anggota tentera, tanya dia. Adakah kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah, ya, Raja Effendi ini yang ada kontroversi? Ya, sama ada penyelewengan sewaktu dia jadi pegawai, sama ada dia selalu mengambil tindakan zalim menganiaya anggota bawahan. Tanya mereka, ada atau tidak? Saya percaya tak ada. Dan saya pun pernah bersama, saya kenal dia. Ya. Saya juga dalam tentera dulu pun selalu juga mengutuk-mengutuk pegawai ni. Ya. Mana pegawai yang saya rasa selalu sangat ego, begah dengan pangkat dia. Ya, selalu mengambil tindakan disiplin, sedikit tindakan disiplin, sedikit nak cas orang. Ya, selalu kita kutuk juga di kalangan kita. Ya, hari ini pun kritikal juga kalau sewaktu dalam perkhidmatan. Tapi saya tak pernah kita sentuh Raja Effendi sebab dia tidak ada perkara yang perlu kita sentuh sewaktu dia dalam perkhidmatan. Cuma saya tak sempat sewaktu dia jadi panglima angkatan tentera, saya tak sempat bersama dia, tapi saya sempat sewaktu dia menjadi pegawai. Mungkin dalam 1 bintang, 2 bintang macam itulah. Ya, ataupun 3 bintang salah saya. Saya sempat bersama dengan dia. Waktu dia jadi timbalan Parlimen Terdarat pun saya rasa saya tak sempat. Ya. Tapi kenal dia Effendi ni. Memang dia orang yang nampak, kalau kita tengok raut wajah dia kalau dia pakai uniform tu, ya, nampak sikit macam tegas. Ya, pegawai kena macam tu lah. Ya, dia khusus dia ajar sebagai pegawai tentera, muka tu kena nampak tegas. Tetapi bukanlah muka sombong. Dia tegas lain, sombong lain. Ya, tegas ni sebagai pegawai tentera, dia ada muka tegas. Saya dulu pun dalam tentera bila dah pakai pangkat, tak boleh dah senyum selalu. Bila kita senyum, ada ketikanya kita senyum, ya. Ada ketikanya muka ada senyum. Ada ketikanya kita kena berdepan dengan anak buah, ya. Bila kita mengarahkan sesuatu perkara kerja, kita naklah mempamerkan ketegasan. Ini watak tentera, ya. Tak boleh lembik-lembik. Macam tu jugalah siapa yang jadi Menteri Pertahanan, ya. Kita harapkan Menteri Pertahanan pun menggambarkan kehebatan. Orang tengok Menteri Pertahanan pun orang respect. Ini Menteri Pertahanan, badan sedap, ya. Muka nampak macam tegas, macam tu. Dia kena sesuai dengan kementerian yang dia duduk. Kalau jadi Menteri Pendidikan, janganlah bermuka tegas, ya. Kenalah muka macam gaya pengasih dan juga penyayang tu. Itu kalau Menteri Pendidikan. Tapi kalau Menteri Pertahanan, kena nampaklah sikit. Jangan asyik tersenyum-senyum, ya. Apatah lagi kalau berpangkat jeneral. Berpangkat jeneral mestilah nampak sikit ketegasan. Cuma saya nak bagi tahu Raja Effendi ni, dia tidak ada isu kontroversi sepanjang perkhidmatan dia. Ya, dia tidak ada kes yang diperkatakan tentang dia, kes projek ke, sapu sakau projek ke. Saya percaya kalau dia ada kes, ya, kes salam lah Anwar bersetuju kalau dia jadi calon. Dah tentu Anwar akan lihat fail dia dulu. Sekarang ni Anwar Perdana Menteri, Anwar juga Menteri Kewangan. Ya, dia boleh panggil saja Menteri Pertahanan ataupun Panglima bawa fail. Saya nak tengok profil, ya, Raja Effendi ni, Tan Sri ni, bekas Parlimen ni. Saya nak tengok profil dia, saya tengok fail-fail sepanjang perkhidmatan dia, apa yang dia pernah jadi Panglima Angkatan Tentera, ya, apa projek-projek di zaman dia. Anwar dah semak dah, dia di Menteri Kewangan. Dia nak tengok ada tak isu-isu kontroversi, ada tak projek-projek yang dia sakau, ada tak dia bagi ke kroni-kroni anak-anak dia. Semuanya telah pun, ya, dipastikan oleh PMX sebelum dia bersetujulah untuk menerima Raja Effendi ini sebagai calon. Itu dari segi integriti dia, ya. Sekarang ni terpulang kepada rakyat Kemaman nak buat pilihan, ya. Kalau dalam PN dia ada 1 jeneral, 2 bintang, ya, ketereh. Tapi jeneral itu banyak memalukan, ya, memalukan tentera, memalukan bekas tentera, ya, sebab cakap apa rapu dalam parlimen, ya.
tak menggambarkan dia seorang pegawai tentera. Jadi kita nak buat macam mana? Itulah yang ada pun. Jeneral 2 bintang ni. Duk asyik-asyik sikit nak mengangkat diri dia. Saya veteran tentera. Bila orang usik sikit, orang sakat dia. Sakat tu kan. Bila tengah bahas, ada orang mencelah, orang sakat sikit dia, dia dah jadi marah. Emosi. Saya veteran tentera. Jangan main-main dengan saya. Saya pikul komunis. Itulah perkara yang dia selalu ulang. Sepatutnya dia tidak boleh tunjuk contoh macam itu. Kalau dia betul pegawai tentera, orang yang hebat, dia tentunya orang yang paling kuat dia punya ketahanan mental dia. Sebab dia bekas tentera, pegawai tentera. Orang bekas tentera, pegawai ke, peringkat bawahan ke, kalau dia bekas tentera, biasanya dia orang yang tahan diuji mental dia. Kutuk-mengutuk ni dalam tentera dah jadi kelaziman. Tanyalah kawan-kawan kita yang pernah masuk askar ni. Tak kisahlah budak baru ke, budak lama ke, yang pernah masuk tentera. Tanya dia. Masa rekrut lagi, kita telah diuji dengan ketahanan mental dan fizikal kita. Fizikal kita boleh tahan. Fizikal ni kalau diuji kita mungkin boleh tahan. Suruh berlari kita boleh berlari, suruh melompat kita boleh melompat. Ini fizikal. Suruh berkawat kita boleh berkawat, tidak ada masalah. Tetapi yang ramai tak tahan adalah mental. Itu kadang-kadang masuk training rekrut, training 6 bulan, baru sebulan 2 bulan dah minta balik dah. Kalau tak dibenarkan balik, ada yang lari, Hepson, melarikan diri. Ramai saudara, dalam training rekrut mereka larikan diri. Dah habis training pun, masuk ke pasukan baru pun ada yang lari. Sebab apa? Mental. Bila di torture mental dalam latihan, itu suatu latihan rekrut lah, oleh jurulatih nak tengok mental kita kuat tak kuat. Ada yang tak sanggup. So berlari dia boleh berlari, so melompat dia boleh melompat, tetapi ada mental. Bila diuji mental, ramai yang tak sanggup. Ada yang lari. Kemudian bila tamat latihan, masuk unit baru, amalan ragging ni biasalah kan. Ragging ni masuk asrama pun kena ragging. Budak sekolah masuk asrama, masuk universiti jadi orang baru kena ragging, biasalah tu. Apatah lagi tentera. Kamu masuk unit baru, tamat latihan, masuk unit baru, memang kamu kena ragging lah. Cuma peringkat melampau tak melampau itu lain. Kalau melanggar batasan, keterlaluan, itu salah dari segi undang-undang tentera. Tapi tetap ada daripada junior-junior. Sebab apa? Sebab mereka nak lihat ketahanan mental kamu. Kamu dah diuji 6 bulan latihan, apakah kamu benar-benar apakah kamu benar-benar terlatih? Sebab itu di pasukan baru mereka tetap akan diuji mental, dan ramai juga yang tak tahan. Ada yang terjun bangunan mati pun ada. Melangkis terjun bangunan, mungkin tak tahulah sama ada dia tak tahan mental, selampau tak tahan, ataupun dia macam-macam, ada penderaan yang melampau dan sebagainya. Itu kita tak tahu. Tapi setiap orang anggota tentera akan diuji dengan mental dia. Sebab tu saya katakan, bagi pegawai risik tu, ketereh tu, yang 2 bintang tu, kalau kamu berucap, orang mencelah, usik sikit-sikit tu, patutnya kamu selamba je. Sebab kamu pegawai terlatih. Kamu tentulah ada kekuatan mental kamu untuk berdepan dengan provokasi. Sakat menyakat dalam parlimen ni biasa, saudara. Daripada jerutung ke, daripada hulu langat ke, ini biasa. Anwar Ibrahim masa jadi pembangkang dulu pun macam tu juga. Sekarang pun dia masih kena. Diusik-usik orang, bahkan sampai ke peribadi dia pun dia hentam. Benda-benda peribadi ni pun orang duk hentam Anwar Ibrahim dalam parlimen. Tapi tak adalah koyak macam ketereh. Anwar tu bukan pegawai tentera pun. Dia tak pernah masuk askar pun. Tetapi kenapa dia punya ketahanan mental dia? Tak ada sampai koyak rabak dalam parlimen. Dia jawab dengan hujah dia, dengan ketegasan dia. Inilah pemimpin hebat.